Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai muka surat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Maka bernikahlah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan, 2 atau 3 atau 4. Itu dalil yang menunjukkan di dalam agama kita membenarkan berpoligami, bernikah lebih daripada seorang di dalam satu-satu masa, maka dia dipanggil sebagai poligami. Apa hukum? Harus. Jangan duk kata wajib pula. Harus. Harus apa makna? Boleh buat. Kalau tak mau buat, tak apa. Kalau nak buat, boleh. Ada kemampuan, ada syarat, apa sebab yang nak buat. Kita dah bincang dah sikit pada kuliah-kuliah kita yang lepas. Dan menyuruh pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bernikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bernikah. Dalam satu hadis Nabi kata, hai segala orang yang muda, bernikah-nikah barang yang kuasa kamu akan bernikah. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Ya ma'syaral syabab, wahai orang-orang muda, wahai segala orang muda, syabab. Saya bila sebut syababun ni, saya teringat sekolah saya dulu. Saya sekolah Arab dulu di sekolah menengah agama Syubbaniyah. Maknanya syubban, pemuda-pemuda. Nabi sebut ya ma'syarasy syabab, wahai orang-orang muda. Man istata'a minkum, siapa di kalangan kamu yang mampu, falyatazawwaj, maka hendaklah kamu berkahwin. Maka perintah daripada Nabi SAW untuk bernikah. Di situ Nabi SAW menggunakan perkataan al-ba'ah. Man istata'a minkum al-ba'ah, siapa di kalangan kamu yang mampu. Al-ba'ah, apa makna al-ba'ah? Ada 2 makna. Pertama, mampu daripada keupayaan untuk menanggung keluarga. Yang kedua, al-ba'ah maknanya ialah mampu daripada segi kekuatan tubuh badan. Maka 2 ni, kalau ada syarat 2 ni, silakan. Sebab ada orang yang ada wang, ada harta, tapi kemampuan tak ada, dia tidak al-ba'ah. Sebab tu abang-abang jangan duk tanya kawan-kawan yang tak kahwin, bila nak menikah mat, apa anak aku sekolah dah je 2 hang duk bujang dia apa. Kita jangan tanya dia, sebab kita tak tahu kemampuan dia apa. Hang kerja ada kereta GTR, aku lain lah kereta Honda Pekak, hang kereta GTR. Honda Pekak dia kata kita tuan. Mana faham? Tak faham sudah. Rumah ada, kereta ada, tak kahwin, rupa ada, janggut lebat.
Kahwin lah. Bila kita ajak cakap macam tu, dia pun belah. Bila kita cakap macam tu, dia pun lari. Maknanya dia tak suka. Bila dia tak suka, jangan cakap lagi dah. Pasal apa yang dia tak suka, Ustaz? Kita tak tahu masalah dia. Salah satu masalah dia ialah dia tak jadi al-ba'ah. Dia tak mampu. Pasal apa tak mampu? Wallahu a'lam, dia saja yang tahu. Sebab tu saya pesan pada abang-abang, jangan duk buat mulut ramah. Pergi tanya hang bila hari. Kita tak tahu dah. Habis tu Ustaz, kalau anak saya lelaki, dia tak kahwin lagi, saya sebagai apa kena tanya tak? Tanya secara jantan. Waktu hang bangkit tidur, siapa bangkit dulu? Hang dulu ke adik hang bangkit dulu? Dia kata, mana saya tahu, adik tu dengan pak, mana saya tahu. Bukan adik hang hak setahun tu. Aku tanya adik hang tu bangkit dulu. Siapa bangkit dulu? Hang ke adik hang tu? Mana faham ni. Nak tahu dia tu ba'ah tak ba'ah, tengok siapa hak bangkit dulu. Ni kita bangkit dulu, adik tu duduk lena ya dia. Ustaz, saya duk minum kopi macam-macam Ustaz. Tak kopi tak kopi. Nak bagi sihat benda tu, salah satu benda yang kena jaga ialah jantung. Jantung hang elok-eloklah semua. Jadi ba'ah ni nombor satu, kemampuan menanggung. Nombor dua, kemampuan untuk melayan isteri dia. Okey Ustaz, saya hak nombor dua tu memang ada, tapi hak nombor satu tu tak ada Ustaz. Saya kena buang kerja, saya ada kerja, ada gaji, saya tak ada duit, saya tak ada harta. Pendek kata, saya miskin, saya orang susah. Maknanya saya tak boleh kahwin Ustaz. Boleh kahwin lah. Lepas tu kerja. Dan lagi boleh kahwin kalau ada orang perempuan kata, Mat, ham nikah dengan kak, Den ham nikah dengan makcik. Hang tak ada duit pun tak apa, makcik tanggung hang, kak tanggung hang. Ada perempuan pula yang sudi tanggung dia dengan syarat dia menikah saja dengan janda tu, dia menikah saja dengan perempuan tadi, maka hukum dia harus. Walaupun dia tak ada duit, dia tak ada miskin, dia tak mampu nak tanggung isteri dia, tapi isteri dia tanggung dia, maka hukum dia dibenarkan. Maka lengkaplah dia juga dipanggil sebagai al-ba'ah. Baik. Kemudian kata Nabi, maka sesungguhnya beristeri itu memejamkan bagi mata. Beristeri itu memejamkan bagi mata, memelihara bagi faraj. Dan barang siapa yang tiada kuasa, maka lazimkan atasnya dengan berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu melemahkan syahwat. Baik. Di sini Nabi sebut tentang kenapa kena menikah. Nombor satu, supaya memejamkan mata. Maksudnya apa? Supaya mata kita tak buat jahat. Orang yang dah kahwin ke siapa ke, tundukkan yaghuddu min absarihim. Mata-mata mereka ni dia pun tunduk. Dia tak tengok benda-benda maksiat, dia tak tengok. Dia tak tengok perempuan lalu lalang depan dia, dia tak tengok gambar hak tak elok, dia tak tengok cerita-cerita hak tak elok. Orang yang beriman dia jaga mata. Allahu Akbar. Saya ingat dulu tuan-tuan, guru tahfiz, dia juga mendengar anak-anak yang menghafaz Al-Quran. Bila kita hafaz Quran, kita ingat, kita hafal, kita kena pastikan yang hafalan kita tu betul. Kita kena ambil sanad dia, kita kena membacakan kepada orang yang hafiz. Maka dia yang mendengar bacaan kita tu, nama dia tasmi'. Nama dia tasmi'. Jadi macam saya ni ustaz, anak murid saya akan datang duduk sebelah saya baca, saya dengar dia baca. Dia baca, saya dengar. Maka perbuatan mendengar yang dia baca tu, nama dia tasmi'.
Sehari semuka, sehari dua muka dia hafal, lepas tu dia duduk atas kursi dia hafal balik. Ada ustaz tuan-tuan yang anak murid dia bukan laki-laki, yang hafiz ni bukan hafizah perempuan. Bila perempuan tu baca depan dia bukan tengok muka abang tu, dia tengok belah sana. Padahal perempuan tu pakai purdah. Tak tengok tuan-tuan, tengok jauh. Masya Allah. Itu pakai purdah, nampak mata saja pun tak tengok. Jadi syahwat ini, bila kahwin ini, apa guna dia? Memejamkan mata. Bila ada pula isteri sebelah naik kereta, lagi tak tengok orang lain. Nama dia TB, takut bini. Memang tak tengok sungguh lah. Isteri garang pula. Pi makan kedai kopi pun tak tengok dah budak tom yam tu. Pasal apa? Isteri depan dia. Nak tengok ni hak dalam TikTok ni pun tak tengok. Pasal apa? Isteri panjang tengkok duk tengok. Abang tengok gambar apa? Lama-lama jadi baik. Hak jadi nakal ni pasal apa? Pasal tak ada hak di sebelah. Naik kereta seorang, naik motor seorang, balik kampung seorang, tengok TikTok seorang, tengok Facebook seorang. Habis-habis kuat tengok dengan kawan-kawan, maka tak ada orang sebelah yang nama dia isteri, yang nama dia orang rumah. Maka pada masa itu bebas dia buat. Kahwin ini memejamkan mata kamu. Apa yang ada pada perempuan itu, isteri kamu mu ada. Sebab cabaran kita ni bercampur macam-macam manusia, macam-macam fashion. Kita tak nafikan, kita kena tengok juga, terpaksa tengok. Kalau terpaksa tengok, start motor, start kereta, balik isteri ada di rumah. Itu nama dia memejamkan mata.